Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Boleh. warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan memulakan satu siri baru pertemuan kita. Siri yang agak lebih serius kerana kita dah mula membaca kitab-kitab turath. Sempena dengan bermulanya kerjasama kita dengan Pondok Perdana yang juga kami-kami semualah yang menguruskan. Jadi untuk ni kita baca kitab Al-Muqaddimah Ibn Khaldun ataupun setengah orang baca Al-Muqaddamah, tak apalah. Kita baca mengikut, kita katakan, jumhur, majoriti orang-orang Asia, orang balik daripada negara Arab, nanti takut menimbulkan polemik pula, mukaddimah pula. Jadi buku ini kita akan menggunakan versi yang tertentu dan kita akan menggunakan metod talaqi. Harap para pengikut semua, dan kita akan bahagikan kepada pengikut ni kepada dua, iaitu satu, itu kita katakan pelajar yang mana ada kitab satu, dan yang keduanya ialah orang yang pendengar. Dia ada beza antara pelajar tu dia kena tahu kitab lah. Kemudian yang umum ni kira pendengar. Jadi kalau di pondok-pondok, yang pelajar ni dia kata ini pelajar-pelajar khususi. Yang pergi dengar saja tu, dia kata pelajar umum ni. Jadi sebelum daripada kita baca buku ni, jadi buku ni nantilah kita bagi tahulah lepas ni. Takut payah nak catat buku siri mana, terbitan siapa dan sebagainya. Kalau Dr. Kamil nak bagi ke tentang siri, tentang apa tu? Tak apa, nanti kemudian lah. Kemudian lah. Pertema tu. Sebab dia apa semua sekali. Jadi sebelum kita mulakan ni, saya rasa lebih baiklah supaya tidak letih antara kami dua ni. Sebab baca buku ni tidak macam berforum. Dia antara main bola dengan main badminton yang lain. Jadi minta Dr. Kamil bagi background sikit tentang Ibn Khaldun, tentang Muqaddimah secara pendek-pendek lah. Hari ni kita baca sebagai Muqaddimah sikit-sikit lah, jangan panjang sangat, takut letih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dulu saya mengalu-alukanlah kedatangan pelayar-pelayar, saudara Muhammad Airun, saudara Nasri bin Trakiaun dari Thailand, saya ingat ni. Ada cerita Thailand. Saudara Fan Irfani, saudara Abu Wafa. Jadi harap mereka yang nak tadah ni kita boleh tadah lah. Sebab kita akan masuk ke dalam skrin ni. Cik Arab. Dan saya akan bantu Tok Mok dari segi istilah-istilah. Kalau ada orang tak faham, istilah Arab tu, istilah klasik tu kita bagilah. Istilah masa kini. Pertama, kita semua tahu lah Ibn Khaldun ni seorang tokoh besar lah dalam abad ke-14 Masihi. Jadi kita memilih kitab Muqaddimah ni, walaupun dia kita baca di pondok, tapi Muqaddimah ni sebuah kitab yang luar biasa lah. Luar biasa dari segi dia tidak macam buku agama biasa. Kerana dia membincangkan sejarah, falsafah sejarah, geografi, kemudian dia mencetuskan ilmu sosiologi yang lebih awal daripada apa yang dibincangkan oleh orang Barat. Walaupun orang Barat mengatakan mereka yang mencipta ilmu sosiologi, tapi dunia sudah mengaku, termasuk Arnold Toynbee,
dan sebagainya. Dia kata Ibn Khaldun lah sebagai pengasas ilmu sosiologi. Dan yang paling menarik bila kita baca, apa-apa yang dibincangkan pada masa itu masih relevan dengan masa sekarang. Misalnya dia membincangkan tentang industri atau kelai-kelai yang dia kata tak patut dia buat di tengah-tengah bandar, patut di luar daripada bandar. Jadi banyak teori-teori ekonomi, terutama penawaran dan pengeluaran dan sebagainya yang dibincang. Tapi bila kita baca, walaupun sudah 700 tahun buku ini diterbitkan, tetapi dia kata macam orang panggil masih panas untuk kita bincangkan sekarang. Sebab tu buku ini diterima baik di Barat atau di dunia Islam dan orang mula bukan kata mengkritik, menganalisa balik, menambah, mengurang dan sebagainya. Yang kita ni pernah sebut nama Malik bin Nabi, salah seorang penghurai kepada teori-teori Ibn Khaldun. Jadi hari ini Datuk akan mulakan dengan membaca mukaddimah yang ditulis oleh Ibn Khaldun sendiri. Dan kita tengok dalam mukaddimah dia ni dekat sangat dia dengan Tuhan, dengan doa-doa dia dan sebagainya. Dan setiap akhir bab-bab tu dia tulis dengan berdoa kepada Allah. Maknanya apa pun teori dia bawa, maknanya tidak akan berjaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Datuk boleh silakanlah. Wallahu a'lam. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Ini muqaddimatul muallif. Jadi ini yang kita nak baca ni, qala al-'abdul faqir ila Allah Ta'ala al-imam al-alim al-'allamah syekh masyayikh al-Islam al-imam Waliyuddin Abu Zaid Abdul Rahman ibn Muhammad ibn Khaldun mata'allahu bi'ulumihi amin. Dia dalam tradisi percetakan nak translate kan ya? Tak payah dah faham dah. Boleh bagi tahu gitulah. Dalam tradisi percetakan ni dia biasanya tulisan orang zaman dulu ni dia kita warisi melalui manuskrip. Ada kemungkinan dua baris ni antara satu kitab dengan satu kitab lain tak serupa lah ni ya. Sebab ini adalah ayat yang ditulis oleh pengumpul manuskrip itu ataupun dipanggil orang yang buat kajian tentang manuskrip. Biasanya manuskrip ini dia 2, 3, 4 manuskrip dia pilihkan kemudian ditulis. Inilah yang dikatakan. Jadi istilahnya tahqiq. Tahqiq dalam bahasa Arab kita. Jadi tengok nama dia kan. Tradisi ni sepatutnya kita teruskan, tetapi sekarang ni kita tak teruskan. Qala al-'abdul faqir ila Allah Ta'ala. Itu tadarru', maknanya merendahkan diri. Kalau kita terus berkatalah yang berbahagia Tan Sri. Tapi dia orang ulama-ulama yang muhakkik ni, orang tahqiq juga, orang ulama besar-besar jugalah. Al-'abdul faqir ila Allah itu mula-mula sekali kita tidak mengangkat diri kan, merendahkan diri kepada Allah. Al-imam, tidak semua orang ni boleh ada pangkat imam ni. Orang yang mempunyai kedudukan keilmuan yang tinggi, Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam As-Suyuti, Al-Imam Asy-Syatibi. Jadi tak banyak orang peringkat imam ni. Kalau zaman-zaman baru ke, Al-Imam Muhammad Abdul. Yang belah Wahabi ni pula Al-Imam Muhammad Abdul Wahab. Itu imam tu. Yang terbaru Al-Imam Al-Qardawi. Ada. Sudah naik nah Al-Imam Al-Qaradawi tu. Jadi sudah agak dinaikkan sepangkat yang imam lah. Dalam tradisi Syiah itulah yang ayatullah apallah, itulah yang tradisi kita ni, al-imam. Kemudian al-alim. Al-alim tu
kalau dalam zaman kita ni, katalah orang yang baru dapat PhD ke, al-alim. Kemudian lebih alim baru tu al-alam. Kemudian syekh. Lepas tu syekh masyayikhul Islam. Dia masyayikhatul Islam ni dia ada macam kita katakan dalam circle para syekh ni dia ada orang-orang tertentu yang diterima oleh masyarakat, oleh apa tu community akademik sebagai syekh. Jadi dalam circle syekh tu dia ada syekhul masyayikh. Maknanya yang tinggi. Maknanya kedudukan Ibn Khaldun di sini dari segi keilmuan pada waktu itu, dia ni adalah syekh yang kanan, Syekhul Masyayikh, Al-Imam Waliyuddin Abu Zaid Abdul Rahman Ibn Muhammad Khaldun, mata'allahu bi'ulumihi amin. Ini bahasa muhakkik itu, orang yang melakukan tahqiq. Kemudian ini yang bahasa Ibn Khaldun. Alhamdulillahilladzi lahul izzatu wal jabarut. Tengok, menjadi tradisi kepada penulis-penulis Islam yang lama, dia mukaddimah dia itu biasanya bersajak. Dia ada sajak, dia bersajak-sajak. Kemudian nak translate sikit-sikit ke? Sekali. Boleh sikit lah. Boleh sikit lah. Boleh ke? Okey. Nanti saya baca lagi. Satu-satu paragraf lagi tu kan? Dia bersajak dia tu kan? Alhamdulillahilladzi lahul izzatu wal jabarut wa biyadihil mulku wal malakut wa lahul asma'ul husna wan nu'ut al-alimu فلا يعزب عنه ما يدبر النطق أو يخفيه السكوت القادر فلا يعجزه شيء في السماوات والأرض ولا يفوت أنشأنا من الأرض نسما واستعمرنا فيها أجيالا وأمما ويسر لنا منها أرزاقا وقسما تكنفنا الأرحام والبيوت. Dia masuk rima lain pula. ويكفلنا الرزق والقوت وتبلينا الأيام والوقوت وتعتورنا الأجيال التي خط علينا كتابها الموقوت وله البقاء والثبوت وهو الحي الذي لا يموت. Itu dia perkataan-perkataan yang bersajak. Jadi saya nak sentuh sikit. Dulu tradisi kita, terutama kan baca khutbah apa semua sekali, kita menggunakan sajak-sajak macam ni. Tapi sekarang ni orang kita, dia tiru sajak ni. Tapi dia tidak ikut dia punya rima tu. Dia kata alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sepatutnya dia kata wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, nun kan? Tetapi dia kata wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi berkacau habis, itu hilanglah dia punya keindahan bahasa. Okeylah, translate lah sikit. Ini hari pertama ni kita relax lah. Cuma Datuk, kalau nak translate dengan Melayu moden lah Datuk. Yalah, tak apalah. Dalam teks Inggeris tu dia kata, bila dia terjemahkan Melayu, jadi dia menciptakan kita daripada tanah. Makhluk yang bernafas. Dia menempatkan kita di muka bumi ini berlainan keturunan dan bangsa-bangsa. Dari bumi itu dia telah memberi rezeki dan khazanah. Rahim ibu-ibu kita dan rumah-rumah menjadi kediaman kita. Rezeki dan makanan membenarkan kita terus hidup.
Hari dan waktu yang berlalu itu menguji kita. Batas-batas kematian yang telah ditulis untuk kita dalam buku takdir dengan setia membayangi kita. Namun dia kekal dan abadi, dia dah Tuhan yang tidak akan mati. Okey tu. Ustaz, Datuk terkeluar tak? Betul. Lepas tu dia bagi salam lah. Selawat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil arabiyyi al-maktubu fit Taurati wal Injil al-man'uti alladhi tamahhada li fisalihi al-kaunu qabla an tata'aqaba al-ajsadu al-ahadu was-subut wa yatabayanu zuhala wal yahmud wa syahida bi sidqihi al-hamamu wal ankabut wa ala alihi wa ashabihi alladzina lahum fi mahabbatihi wa atba'ihi al-atharu al-ba'idu was-sayd wasyamlu al-jami'u fi muzahiraihi wa li'aduwihim asyamlu asyatid sallallahu alaihim mattasara bi-islami jadduhul mabkhut wa qata'a bil-kufri habluhul mabtud wa sallama katsira. Datuk tak masuk lagi? Dr. Basri, Datuk tak masuk lagi? Ada. Dalam ni, Masuk dah. Dia terlupa nak charge. Okeylah. Okey. Oh, cepat sangat translate tadi ya. Selawat dah salah dah. Selamat rasa. Okeylah. Itu sajak-sajak dia lah. Jadi kadang-kadang dalam sajak ni, dari segi kontennya, tak berapalah teratur, tapi dia nak jaga sajak dia tu, maka dia pilih bahasa-bahasa yang begitulah, tak apalah. Jadi ini yang isi dia kan. Amma ba'd. Ini juga tradisi yang kita telah hilang daripada kita dulu. Kita tulis surat kan, ke hadrat yang mulia sekian-sekian, ke hadrat tu. Sekarang tak ada ke hadratnya. Kemudian lepas ke hadrat tu, amma ba'du. Amma ba'du. Ini tradisi Islam yang kita katakan tamadun yang sudah hilang. Kita kadang-kadang tak tahu. Macam juga kita sengaja tak sengaja sekarang ni, bila kita sebut hari bulan, kita hanya sebutlah hari bulan Masihi lah. Kan? Amma ba'd. Ini kena apa nanti ke? Fa inna fanna tarikh min al-funun allati tatadawaluhu al-umam wal ajal. Okey. وتشد إليه الركائب والرحال وتسمو إلى معرفته السوقة والأغفال وتتنافس فيه الملوك والإقبال ويتساوى في فهمه العلماء والجهال إذ هو في ظاهره لا يزيد على أخبار عن الأيام والدول والسوابق من القرون الأول تنمو فيها الأقوال وتضرب فيها الأمثال وتطرف بها الأندية إذا غصها الاحتفال وتؤدى لنا شأن الخليقة كيف تقلبت بها الأحوال واتسع للدول النطاق فيها والمجال وعمروا الأرض حتى نادى بهم الارتحال وحان منهم الزوال وفي باطنه نظر وتحقيق وتعليل للكائنات ومياديها دقيق وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق
فهو لذلك أصيل في الحكمة عريق وجدير بأن يعد في علومها وخليق. Itu nak translate sepenuh ke kita nak ringkas ya, Dr. Kamil? Datuk, Ya. saya supaya mudah orang ramai faham lah. Hmm. Jadi saya bagi sikit terjemah, kemudian Datuk hurai yang mana-mana perlulah. Okey. Sejarah adalah disiplin ilmu yang dipelajari secara luas oleh banyak bangsa dan kaum. Masyarakat umum mempunyai semangat yang tinggi untuk mengetahui sejarah. Para raja dan pemimpin pula berlomba-lomba untuk memahaminya. Tak dapat dinafikan, ramai orang terpelajar dan yang kurang cerdik pun dapat memahaminya. Sebab pada permulaannya sejarah tidak lebih daripada sekadar keterangan tentang peristiwa-peristiwa politik, negara-negara dan kejadian-kejadian masa lampau yang ditampilkan dengan pelbagai bentuk ungkapan dan perumpamaan. Ia berusaha untuk memuaskan ramai orang, berasak-asak dan berkumpul untuk memahami hal ehwal kemanusiaan. Ia membuktikan bagaimana keadaan membentuk perubahan hal ehwal manusia, bagaimana dinasti-dinasti tertentu memperluaskan wilayah dan bagaimana mereka memakmurkan bumi sehingga waktu mereka telah tiba untuk melakukan satu perjalanan yang jauh. Itu lebih kuranglah. Itu kita katakan terjemahan yang terlampau bebas. Dia tidak mengikut ayat-ayat sini. Inilah bila terjemahan ini sama ada terjemahan bebas atau terjemahan terikat, itu dua style. Jadi style yang dibawa oleh macam Datuk Yusof Zaki dulu, dia tak suka terjemahan terikat ni sebab kadang-kadang hilang dia punya konten sebenarnya. Itu terjemahan bebas tu. Maknanya dia nak kata pengajian sejarah itu adalah agak remeh. Kenapa? Bukan tinggi sangat dia punya nilai, agak remeh. Jadi semua orang boleh belajar. Sebab tu ramai orang minat. Orang cerdik, orang bodoh, orang atas, orang bawah, semua macam tu kan. Itu yang tadi kan. Itu satu paragraf. Kemudian paragraf yang keduanya dia kata wa inna fuhulal mu'arrikhina fil Islam qad istaw'abu akhbar al-ayyam wa jama'uha wa sattaruha fi safahatid dafatir wa awda'uha wa khalataha al-mutataffilun bidasa'isim min al-batil wahimu fiha aw ibtada'uha wa zukhrufin min ar-riwayatil mud'afati lafaquha wa wada'uha. Ini makin sedap ni. Itu dia ni. Waqtafa tilkal athar al-kathir mimman ba'dahum wattaba'uha wa adduha ilaina kama sami'uha ولم يلاحظوا أسباب الوقائع والأحوال ولم يراعوها ولا رفضوا ترهات الأحاديث ولا دفعوها فالتحقيق قليل وطرف التنقيه في الغالب كليل والغلط والوهم نسيب للأخبار وخليل والتقليد عريق في الآدميين وسليل والتطفل على الفنون عريض وطويل ومرعى الجهل بين الأنام وخيم وبيل والحق لا يقاوم سلطانه والباطل يقذف بشهاب النظر شيطانه والناخل إنما هو يملي وينقل والبصيرة تنقض الصحيح إذا تنقل والعلم يجلو لها صفحات القلوب ويسكل. Saya baca ni macam saya duk baca syair-syair Antar Ibn Shaddad. Dia gerakkan dia tu cepat.
Kalau baca Arab dia kata fa'lun, fa'lun, fa'ilun. Jadi macam gerakan bukan gerakan slow. Jadi kalau kita katakan pengkritik sastra kita, dia kata sajak Osman Awang ni gerakan dia cepat. Tidak macam Christmas. Ini cara dia ni. Jadi Tapi Datuk, sudahlah tu Datuk, kita Ya. nak tugas kita sekarang ni memudahkan supaya orang awam faham kita hebat ni. Jadi kalau kita ikut cara dia tu mungkin susah nak faham Oh lah. iyalah. Jadi saya pemudahkan sikit. Ya. Pak Datuk rasa Datuk nak tekan lah. Ya, Kata ya. para sejarawan Islam yang terkemuka telah membuat pengumpulan yang bersungguh-sungguh tentang peristiwa sejarah dan menuliskannya ke dalam buku. Malangnya, mereka yang sepatutnya tidak berhak mencampuri sejarah telah memasukkan perkara-perkara yang tidak benar. Yes. Jadi campurlah sejarah tu dengan yang benar tak benar, Betul. yang sengaja direka-reka dan yang palsu. Dia Laporan dia yang guna tak- sini, dia guna al-mutataffilun. Jadi orang yang tak layak masuk tapi cara tufaili dia masuk kan? Tufaili. Okey. Dan Kemudian menyampaikan maklumat itu kepada kita sebagaimana mereka tidak mendengarnya. Jadi macam berita angin lah. ya. Mereka tidak pula berusaha untuk melihat atau memerhati sebab kejadian-kejadian itu dan Yes. keadaan-keadaan itu berlaku Ya. atau membuang atau menolak cerita-cerita yang tak masuk akal. Yes. Kajian yang dilakukan kreativiti. Sedangkan ulasan yang ada pun lemah dan dangkal. Keliruan dan andaian yang tidak berdasar menjadi akrab dan menjadi elemen yang biasa dalam maklumat sejarah. Ya. Taklid buta mengikuti tradisi merupakan sifat warisan anak-anak Adam, mencampuri disiplin ilmu yang bukan bidangnya terus berkembang luas. Kritikan dia lah, kenapa tak? Ya. Dia makin inilah, kita ringkas sikit lagi kan? Dia kata pada peringkat awalnya ahli-ahli sejarah yang hebat telah menyusun sejarah tu. Tapi mari puak-puak yang tak berapa layak dari segi akademik tu dia masuk campur. Bila dia masuk campur tu, ilmu sejarah tu jadi orang putih kata shallow, jadi macam tidak mendalam. Antara sebab mendatar, antara sebab tidak mendalam tu dia hanya menukilkan peristiwa sejarah dan tidak menganalisis. Ini kita kena pegang satu ni. Ibn Khaldun dia tak suka kepada orang-orang yang sekadar menyebut hari bulan sekian, tapi dia tidak menjadi orang panggil penganalisis sejarah. Itu bezanya. Jadi kalau kita ambil sejarah merdeka misalnya, sekian-sekian hari bulan, mengapa tahun 57? Mengapa apa semua? Jadi dia naknya kita menjadi penganalisis sejarah. Okey nah? Sebab tu Datuk, buku Muqaddimah ni dia bukan bicara sejarah sahaja. Tapi dia panggil istilahnya membicarakan juga falsafah sejarah. Falsafah sejarah tu yang orang lain tak buat sebelum dia ni. Ya. Macam sebelum tu Datuk, sebelum Datuk baca ni saya nak mengalu-alukan lah. Pelayar kita Zulhelmi Roslan, Nizam KKSB, Sa'ad Ahmad, Nur Azira Yusof, Usmani Osman, Irunisa Ismail, Al-Amin, Ustaz Dr. Ruzman Makna ni, kawan kita ni, menonton juga. Muhammad Sabli, ramai lagi ni. Kalaulah rasa tak berapa cocok dengan tuan-tuan dan perempuan, kena komen, kemudian kita back key lah. Kita back key lah. Oh, dia kata dua orang tu kecek Kelantan, kuat doh. Kita betul sikit bahasa apa nak? Kita buat Terengganu sikit. Buat Terengganu bunyi macam Indonesia lah. Dia ada orang Sabah. Dia komen supaya nak faham kita cakap ni. Ayalah, orang Sabah. Jadi ini lagi style menulis. Hadza tadi amma ba'du. Kita. Kemudian hadza mana kalau kita agak sebenarnya. Tapi kalau orang tak tahu nak translate,
Hadza tu inilah, ada tak? Ini kadang-kadang translation tu dia mengelirukan. Sebab tu selama-lamanya terjemahan tu, kalau kita hanya baca terjemahan, kita tak sampai kepada rahsia ilmu tu. Wa qad dawana an-nasu fil akhbari wa aktsaru. Tu sajak lagi tu. Wa qad dawana an-nasu fil akhbari wa aktsaru. Wa jama'u tawarikhal umami wad-duwali fil alami wa sattaru. Tekatlah Datuk. Datuk tekatlah. Supaya mudah faham. Kata para sarjana telah membukukan dan memperbanyak secara sistematis peristiwa-peristiwa sejarah. Itu untuk mudah faham lah tu. Untuk mudah faham lah. Inilah orang zaman dulu duduk main nya ni. Nya sebab nak translate harfan bi harfin. Walladzina dhahabu bi fadli syuhrati wal imamati al mu'tabarah. Dia beralih kepada rima lain pula. Wastafragu dawawina min man qablahum fi suhufihimul mutaakhirah hum qaliluna la yakaduna yujawizuna adadal anamil wala harakatil awamil. Sekat tu dulu. Jadi dia kata mereka juga mengumpul dan menulis sejarah sesuatu bangsa dan negara. Tetapi begitu sedikit sejarawan yang diakui telah menulis kembali hasil yang dicapai para pendahulu mereka dalam karya mereka sendiri. Tapi jumlah mereka sedikit sekali. Hampir dapat dihitung dengan jari sahaja. Ya. Jadi zaman Ibn Khaldun ni ialah zaman akhir keagungan tamadun. Kena faham Ibn Khaldun ni dia menulis, dia zaman kita kata itulah kemuncak kepada pemikiran pada waktu lepas tu tak ada dah lah. Macam juga kitab apa tu? Syatibi. Jadi benar-benar macam ni. Jadi dia menggambarkan tadi bagaimana kejatuhan ilmu itu dengan kehadiran orang-orang yang remeh dalam bidang ilmu itu. Orang yang hadir. Bagaimanapun ada juga ulama-ulama besar yang serius. Maknanya ilmu tu tak hilang jugalah. Tapi banyak yang rubbish tu bagi kita bila nak belajar, kita kena pandai pilih. Tidak macam budak-budak kita buat tesis kan. Asal je buku, dia ambil buat. Tu tak boleh lah tu. Mithlu Ibn Ishaq wa Tabari. Ini kena perkenal sikit kita ni. Okey, insya-Allah. Wa Ibnil Kalibi wa Muhammad bin Umar Al-Waqidi wa Saifuddin wa Saif bin Amr Al-Asdi wa ghairihim min al-masyahir al-mutamayyizin 'anil jamaahir wa in kana fi kutubil Waqidi wal Mas'udi min al-mat'ani wal maghmazi ma huwa ma'rufun indal ithbati wa mashhurun bainal hafazati thiqati illa anna al-kafata ikhtassahum biqabuli akhbarihim wa iqtifa'i sunanihim fi tasnifi wa ittiba'i atharihim. Ini orang panggil jetik koho-koho. Jadi dia buat contoh Datuk ni. Mereka yang sedikit tadi, satunya Ibn Ishaq. Ibn Ishaq nama dia Muhammad bin Ishaq, penulis yang terkenal sirah Nabi Muhammad, wafat tahun 151 Hijriah. Kemudian Muhammad Jalil At-Tabari, penulis Tarikh Al-Umam wal Muluk, hidup tahun 839, mati 933 Masihi. Lepas tu Hisham bin Muhammad, wafat 204 dan mati 206 Hijriah. Bersama dengan 819
hingga 1921. Kemudian nama 4 tu Al-Waqidi nama dia, pengarang bagi kitab Al-Maghazi. Meninggal tahun 1823. Kemudian Saif Umar tadi, Al-Asadi itu, dia ni wafat tahun 957. Dan akhir sekali Al-Mas'udi itu, Ali bin Husain Al-Mas'udi, wafat 346 Hijriah, bersama 957. Namanya Al-Mas'udi, tak disebut dalam kitab Muqaddimah. Ini nantilah. Ni saya kata dia jetik tadi. Dia kata guna kena? Dia kata guna. Dia kata wa in kana kutub al-Waqidi wal Mas'udi sehingga akhirnya minal mat'ani wal maghmazi ma huwa ma'ruf indal athbat. Dia kata walaupun Waqidi dan Mas'udi ni ada banyak kesalahan-kesalahan dia. Dia jetik-jetik sikit kan. Tetapi bagi orang-orang yang tapi orang ramai tetap juga meletakkan dia pada tempat yang tinggi. Tak nak? Itulah. Okey? Jadi dia kata ginilah juga. Hanya mereka yang arif dan pakar dapat dipertanggungjawabkan sahaja yang mengetahui bahawa karya Al-Mas'udi dan Al-Waqidi diragukan dan tidak dipersetujui pada beberapa hal sahaja. Sebab begitu, penghasilan kaedah penulisan dan penyajian bahan mereka diterima umum. Kritik yang tajam merupakan hakim bagi diri pengkritik terhadap bahagian-bahagian bahan yang dilihat mereka palsukan dan yang mereka percayai. Jadi kita orang awal ni pun bila pandai goget lah baca Waqidi dengan Mas'udi ni. Kita ingat macam hadis dah. Betul. Saya nak tengok dari aspek lain. Bagaimana Waqidi Mas'udi ni kalau kita kata kalau dalam tradisi kita ini pansuri ni apa orang tak boleh nak orang tak berani nak kocok dah. Tapi keberanian ni penulis ni Ibn Khaldun ni keunggulan dia, orang ni pun dia criticize. Maknanya itu kebebasan ilmu Islam. Itu menunjukkan keunggulan dia dan sebagainya. Dia kata orang terima begitulah, ada benda salah-salah terima. Maknanya ada dua serampan dua mata lah. Pertama mungkin puji, yang kedua mungkin kritik dah. Macam agak orang duk kritik Imam Ghazali guna apa tu hadis maudhu' ataupun hadis dhaif. Seolah-olah sini dia kata macam nilah. Waqidi dengan Mas'udi itu kadang-kadang ada agak benda yang kropeh, benda yang remeh. Tetapi orang terima juga sebab memandangkan keagungan Waqidi dengan Mas'udi itu, kita respect dia. Begitu kan? Begitulah. Sebenarnya Datuk sambung ni. Sekali lagi kita mengalu-alukanlah pelayar-pelayar kita Mustangkar Dewa. Alhamdulillah dia kata. Kemida MFS. Kemudian Ramli Ma'ami. Comel dia Datuk. Sangat bermanfaat. Dia kata. Dia punya Datuk tu. Saudara Ustaz Terima ni kawan kita pun menonton. Abu Diak kata Alhamdulillah dapat mengikuti pengajian kita hebat. Terima kasih Prof dan Doktor. Teringat kata-kata Prof dulu. Sejarah adalah ubur zaman. Oh, ingat tu ni? Kemudian Tengku Abdul ni mengatakan Alhamdulillah kami di Naratewak boleh mengikuti pengajian ini. Gitu. Ada orang Nara pun dengar juga ni. Orang Farid, Alhamdulillah. Jamaah Husain Ibrahim menonton. Ini kalau kita pasal mah ni. Orang Farid kata pengajaran dan pencerahan yang sangat baik. Jadi ada kata Alhamdulillah. Jadi ramai orang bersyukurlah usaha kita ni. Okeylah. Nanti ada masa kita pergi makan apa ni? Sup belut di Nara lah. Okey. Dia kata wan naqidul basiru qistasun nafsihi fi
fi tazyifihim fima yanquluna au i'tibarihim. Sekatulah, ya. Falil umrani taba'i'un fi ahwalihi turja'u ilaiha al-akhbar. Ini dia mula masuk isi sikit. Sikit dia masuk isi itu. Wa tuhmalu 'alaiha ar-riwayat wal athar. Masih lagi bersaja. Sekatu dah, habislah. Jadi kita cerita. Nah. Jadi dia kata lagi, thumma inna aktsara at-tawarikh li haula'i 'ammatul manahij wal masalik li umumi ad-dawlatayn sadr al-islam fil afaq wal mamalik wa tanawulha al-ba'id min al-ghayat fil ma'akhir wal matarik wa min haula'i man aw'aba ma qabla al-millati min ad-duwali wal umam wal amril amam kal Mas'udi wa man naha manhahu. Ini kata Datuk. Ya. Sebagai besar sejarah yang ditulis oleh pengarang-pengarang itu mencakupi pernyataan luas. Kerana luasnya daerah geografis yang universal. Dua dinasti Islam dahulu. Ya. Kerana banyaknya pemilihan sumber-sumber, baik yang mereka gunakan maupun yang tidak mereka gunakan. Ya. Antara sejarawan tersebut, Al-Mas'udi dan sejarawan sepertinya melakukan penyelidikan mendalam terhadap kerajaan dan bangsa sebelum Islam dan terhadap hal-hal lain secara umum. Itu dia cerita orang-orang besar-besar tu. Nah. Jadi latar belakang dia masa dia tulis ni, dia duduk di Mesir tak? Dia di akhir hayat dia ni, dia dalam perkembangan dia menjadi pegawai kerajaan di Mesir tu. Bawah Mamluk tu lah. Jadi masa tu kerajaan Islam ni dah berpecah dah. Ada lagi khalifah satu dah, macam-macam khalifah dah. Itu dia cerita menyebut orang-orang yang hebat. Nah, kemudian apa yang terjadi bila ada hebat tu? Dia macam ni. Rupa-rupanya ada hebat, ada turun, ada hebat, ada turun. Perkembangan para ulama pula. Waja'a min ba'dihim man adala anil itlaqi ila taqyid. Ini buat mari buat ni. Wa ووقف في العموم والإحاطة عن الشأو البعيد فقيد شوارد عصره واستوعب أخبار أفقه وقطره واقتصر على تاريخ دولته ومصره. Ini pokok yang kita panggil apa ni? Pokok nasionalis yang sempit kepala dia ni. Misal siapa dia? Kama fa'ala Ibnu Hayyan, Mu'arrikhul Andalus. Dia Ibnu Hayyan ni ditulis dengan tentang Kelantan dia lah. Gitu. Wad-daulatil amawiyyati biha wal-raqiq mu'arrikh Afriqiya wad-daulatil lati kanat bil Qairawan. Okay. Jadi puak-puak ni hak puak kedua ni mencatat peristiwa yang terjadi di masa mereka sahaja. Memberikan laporan terperinci mengenai sejarah dunia mereka sahaja. Penulis membatasi penulisan mengenai kerajaan-kerajaan dan mana-mana negeri itu sahaja. Demikianlah dilakukan oleh Abu Hayyan Tauhidi, sejarawan Spanyol tentang Bani Umayyah di Andalus. Dan Ibn Rafiq, sejarawan Afrika. Jadi sarjana-sarjana kita zaman ni. Afrika dan kerajaan di Kairouan. Ya. Kairouan tu dia belah-belah Morocco lah. Jadi adakah sarjana-sarjana kita sekarang ni sedar bahawa tidak semua ulama klasik tu fi martabatin wahidah. Dikena tahulah, dia panggil tarikh ulum ni kan. Jadi kalau payah nak baca kitab-kitab
tua ni, dia boleh bacalah tarikh tamadun Islami Gigi Zaidan tu. Dah dengan gelarannya, dengan tingkatan para ulama yang sebagainya, supaya dari segitu kita boleh menjadi orang yang ada pandangan dan pendapat yang tersendiri dalam ilmu tu. Kadang-kadang kita terpaksa lah kritik sikit apa semua walaupun dia okey. Ini sedap lagi ni. Thumma lam ya'ti min ba'di haula'i illa muqallid. Mari pokok ni dah. Wa balidu tab'i. Oh, kita tengok bahasa dia. Balidu tab'i, bodoh. Babu. Apa lagi? Dia orang-orang ulama besar. Tumpuk akal. Itulah. Bodoh. Mana itu biasa disebut ni. Balid ni Allah. Balid ni enggak maknanya topuk. Maknanya balidu tab'i. Topuk mana kalau bahasa Kelantan. Balidu tab'i wal aqli au mutaballidun. Tak. Dia tidak bodoh tapi dia jadi bodoh kerana taklid kuat betul. Nantilah lepas tu kami bagilah translate molek-molek tu supaya saya pun nak mengepek. Yansiju ala dzalikal minwal wa yahtadhi minhu bil mithal wa yadhhalu amma ahalathu al ayyam min al ahwal. Saya duk seronok ke sajuk dia ni. Wastabdalat bihi min awaidil umami wal ajyal fayajlibuna al akhbar anid dual wa hikayatil waqa'i fil usuril awal suwaran qad tajarradat an mawadriha wa safahatiha untudiyat min aghmadiha wa ma'arifatus tankaru lil jahli bi tarifiha wa tiladiha. Ini segala orang kuat-kuat dah ni. Nama hiya hawadithun lam tu'lam usuluha. Ni cerita-cerita mengarut ni. Lam tu'lam usuluha wa anwa'un lam tu'tabar ajnasuha wa la tahaqqaqat fusuluha wa yukarriruna fi mawdu'atiha. Ulah tu lah. Ini kata Babrak ni. Al-akhbarul mutadawilatu bi a'yaniha ittiba'an liman uniya minal mutaqaddimin bi sya'niha wa yufiluna amral ajyalin nasyi'ati fi diwaniha bima uwiza alaihim min tarjumaniha fatastajimu safhuhum an bayaniha. Datuk. Boleh terjemah ni kita mengalung-alungkanlah. Wa Fauzia, assalamualaikum. Haji Sidi, alhamdulillah dapat ilmu hebat. Terima kasih Tuan Guru. Naik pakat Tuan Guru dah. Oh, jangan. Kita tahu. Abdul Hadi, alhamdulillah. Mikail Al-Muhammadi pemenonton. Mu'asu'ah, alhamdulillah. Seronok dengan Tuan Guru bersaudara ni. Terubat rindu. Moga terus diberi kekuatan dan kesihatan. Saya nak Ali pada ni. Alhamdulillah. Aku pun menonton Nizam KKSB. Bagus perbincangan macam Prof. Kalau boleh buat lagi pencerahan kitab-kitab falsafah yang lain. Nantilah. Jadi Ibn Khaldun tak kata dia marah, dia kata puak-puak hak mari ke dia ni. Mereka menciplak. Tak boleh panggil ciplak ni, lain ciplak kisih ni. Plagiat. Mereka memplagiat penghasilan orang terdahulu mengikut contoh yang mereka berikan. Mereka tidak mempedulikan terhadap perubahan keadaan dan adat dasar bangsa-bangsa dan kaum-kaum yang sudah berubah oleh peredaran waktu. Hasilnya, mereka menyajikan sejarah tentang kerajaan dan kemudian dalam bentuk seadanya tanpa bentuk yang substantif. Tak ada isi ada. Ya. Betul. Sebagai pisau yang tidak bersarung. Sebagai pengetahuan yang seharusnya dianggap jahil.
kerana tidak mengetahui apa yang tidak tepat dan apa Hmm. pula yang asli. Ia lebih menegaskan peristiwa yang mana keasliannya belum diketahui. Ia lebih menumpu kepada penggolongan yang mana perbezaan-perbezaan khasnya belum jelas. Mereka mengabaikan betapa pentingnya perubahan dari satu generasi ke satu generasi semasa meneliti bahasa sejarah kerana tidak ada siapa yang dapat membantu menginterpretasikan untuk mereka. Allah. Inilah orang panggil penyelidik yang shallow. Mikael baca molek ni. Tak ada Usman Muhammadi, tak ada orang warisan dalam keluarga ni. Jadi kena, maknanya kritik tu saya harapnya kita punya pendengar ni, apa penadah terutama sekali, kita kena faham ni. Bagaimana Ibn Khaldun memulakan tulisan dia terus mengkritik para ulama pada waktu itu sekian. Kita bukan asuh begini. Inilah dia kata yang dikatakan kalau dalam tesis budak-budak sekarang literature review ni. Bolehkah kita kat universiti sekarang ni buat PhD, tulis risalah, tesis PhD, boleh buat review macam ni. Ini kita soal universiti lah. Orang tidak universiti itu tak apa. Okey. Jadi dia kata lagi kan? Summa jumpa ke tu? Tak apa. Dia tanya orang hok jo. Summa bagi hatas ujung baris tu. Summa idza ta'arradu li dhikri dawlati nasaqu akhbaraha nasqa. Cak 3 ni. Muhafizina ala naqliha wahman aw sidqa. Allah. La yata'arraduna li bidayatiha wa la yadhkuruna as-sabab alladhi rafa'a min rayatiha wa azhara min ayatiha wa la 'illata al-wuqufi 'inda ghayatiha فيبقى الناظر متطلعا بعد إلى افتقاد أحوال مبادئ الدول ومراتبها مفتشا عن أسباب تزاحمها أو تعاقبها باحثا عن المقنع في تباينها وتناسبها حسب ما نذكر ذلك كله في مقدمة الكتاب. Kalau ngajar lagu ni seorang kalau Datuk nak sebut sikit tu tak? Ni kesannya dia kata penulis-penulis kemudian ni tidak dapat memberi penerangan yang cukup bila mereka berusaha memberikan ulasan deskriptif terhadap kerajaan tertentu. Mereka hanya menyusun menukilkan berita-berita sebagaimana yang mereka terima, baik dalam bentuk waham. Waham ni bahasa Melayu kata rabahan. Raba. Dalam istilah akademik kita katakan apa tu? Tak siapa pada hipotesis tu. Jadi mereka tidak berbicara tentang permulaan kerajaan itu. Tidak menyebut sebab-sebab mengapa dikebarkan bendera dan berjaya menampakkan tanda kebesaran. Penulis tidak menyebut apa yang menyebabkan berakhir ketika sampai tempohnya. Sehingga si pelajar terpaksa mencari permulaan keadaan dan kegiatan. Dia terus berusaha menyingkap dan bertanya mengapa kerajaan-kerajaan itu saling bertelagah dan menguasai. Dia harus mencari keterangan yang meyakinkan, menciptakan pemisahan yang mutual atau terus mengadakan perhubungan antara beberapa kerajaan. Semuanya itu akan disebut dalam pendahuluan mukadimah kita ini. Macam mana saya nak sebut satu ni? Ya. Dalam terjemah bahasa Inggeris, Rosenthal ni, bila dia sebut Abu Hayyan atau Hidi tadi kan, dia tukar Abu Hayyan dia jadi Ibnu Hayyan. Ini bahaya terjemahan ni. Dalam mukadimah Rosenthal ditulis Ibnu Hayyan. Bukannya Abu Hayyan. Terjemahan kami mengikut teks Arabnya Abu Hayyan yang berarti ayahnya Hayyan.
Ibn Hayyan berarti anaknya Hayyan. Dia digepuak ke orang lain tu. Ini pentahkik buat ni. Itulah. Pentahkik kami tak Inggeris pula. Iyalah. Pokok orientalis lah tu. Kadang-kadang dia tak berapa faham pun dia goda dia. Itulah kadang-kadang ya. Kita nak pergi ke dia. Kalau kita nak faham benar Ibn Khaldun kata ni, kita kena baca sejarah zaman Mamluk. Dia masa tu kan, Mamluk ni di Mesir, dia banyak base orang di Mesir tu lah. Jadi Doktor kami tahu kok orang jadi raja-raja Mesir sebelum Nasir tu bukan orang Mesir. Dengar dah kita. Faruk apa tu? Orang Armenia tu. Mana Datuk? Datuk. Kita dekat Jeddah ni. Dekat Jeddah dah? Tak nak lah. Yalah. Sebelum kita berhenti ni, saya mengalu-alukan lagi Sinar Wijidani. Kita syok juga baca kitab-kitab Arab betul-betul ni. Muhammad Zabidi kata kampus Cengah clear orang Cengah kita. Orang kampus kita ni. Nur Azira Yusof, Mida MFS. Itu Nur Azira ni bekas pelajar kita tu. KMS dia kata ilmu tinggi ni. Bukan calon-calon ilmu yang boleh ke upah ni. Gimana ni luar hidup kita ni. Radimah Arya kata dengar boleh-boleh buka buku mukadimah. Dulu baca saya dah. Tak ada kupasan. Mana ada orang ambil pedas juga dah. Ya. Betul. Jadi kita baca satu paragraf lagi. Sebab boleh kita bukti kepada apalah. Dia duk tengah review lagi ni ya. Thumma jaa akharuna bi ifratil ikhtisar. Mari pokok ni pula ni. Wa dhahabu ila al-iktifa'i bi asma'il muluk wal ikhtisar. Maqtu'atan 'anil ansab wal akhbar. Mawdu'atan 'alayha a'dad wa ayyamihim bi hurufil ghubar. Kama fa'alahu Ibn Rashiq. Tengok. Dia koda atau orang lagi. Tapi orang pun tak kata Ibn Khaldun ni. Jahat dah. Fi Mizanil Amal. Kitab dia tu. Mizanil Amal. Wa man iqtafa hadal athar minal wa man iqtafa hadal athar minal hamali wa laysa yu'tabaru li haula'i maqalun. Tak jadi ke satu kata dia. Wala yu'addu lahum thubutun wala intiqalun lima adhabu minal fawaidi wa akhallu bil madhahibil ma'rufati lil mu'arrikhin wal awaidi. Ini kita berhenti setakat ni. Lepas tu minggu depan ni barulah dia tadi dia review orang-orang ya. Minggu depan ni barulah dia nak review buku-buku dalam tu tulis. Lagu mana translate cuba ayat mana ni? Kata para sejarawan yang lain pula membuat penyajian bahaya ternyata singkat. Mereka berasa puas hati sekadar menyinaraikan nama raja-raja dan bana-bana tanpa membicarakan salah silah dan maklumat sejarah. Hal semacam ini dilakukan oleh Ibn Rashid dalam kitab Mizanul Amal dan diteruskan pula oleh orang yang tersasar mengikuti kaedahnya. Apa yang dinyatakan tidak harus diterima sebagai sesuatu yang wajar. Mereka itu tidak berupaya meyakinkan dan bahaya dihasilkan tak patut diperkembangkan kerana mereka melenyapkan banyak bahaya sangat berarti dan telah merosakkan kebiasaan yang dianggap dipraktikkan oleh kalangan sejarawan. Mujur dia ni menulis belum pada Ibn Battuta. Kalau dia ni lepas Ibn Battuta dia kata buku Ibn Battuta tu tak jadi apa sebab catatan macam tu lah macam diary gitu kan. Bukan ulasan sejarah lah. Orang moden ni dia tulis ulasan sejarah tu. Apa ni hak di Syria tu kena tembok tu? Buti. Buti Ramadan Al-Buti. Ramadan Buti tu soalan yang menulis apa semua sekali tu. Tapi enggak kalau hak lepas-lepas sebelum tu itu kita nak ceritanya keagungan
Ibn Khaldun ini, dia terletak pada dia seorang yang melihat secara luas. Kemudian dia boleh letak markah, ini markah sekian, ini markah sekian, ini markah sekian. Nah, ini dia cerita orang tu dulu. Orang ni lagu ni mana apa tu dia punya main tak macam-macam. Jadi saya rasa sekatu lalu kita janji pun apa tu kita Sejai janji. lah. Ya. Lepas tu minggu depan ni kita klik ke pukul 3 balik lah dah. InsyaAllah. Jadi ni Datuk. Ya. Sebelum saya akhir ni saya nak sebut mengalu-alukan jugalah kedatangan kawan kita Romli Mak Amin. Minta sambung lagi lepas ni. Tak puas. Jadi minta guano kita habis kitab ni kita nak baca sini dah. Jadi Datuk nak start minggu ni, start ni. Minggu depan ni dan minggu setelahnya tiap-tiap hari Khamis pukul 3 sampai pukul 4. Kita lepas tu kita ada sinar Wijdan ni, terjemah Ustaz Kamil Modern lah. Terjemah terus atau ada buku Ustaz pandai-pandai lah kita. Saya nak sebut bahasa ada terjemah, DVP ada. Tapi ada terjemah berbahasa Inggeris. Datuk kali tadi kita tak sedap lah baca hak Melayu ni. Hak Arab juga. Jadi hak Arab dia ada kau lah. Teh pekau, kopi pekau. Tapi untuk kita orang awal ni, kita bincang pun ni. Kita nak mudahkan ni. Bahaya apa yang kuat ni supaya dipahami oleh semua masyarakat. Dan ini sesuai lah untuk kita bahasa Melayu, orang Islam nak bangkit semula ni. Lepas pandemik ni. InsyaAllah. Kalau ada Ustaz Zairuddin Zaibidi pun hadir ni. Bawa kawan-kawan dia ni. Dia hantar ke Dr. Azmi, Dr. Azhar, Alik Musa, Ahmad Rasulullah, Dr. Nizamuddin, ada Dakatirah semua ni. Ustaz Ahmad Saifuddin Yusuf, Dr. Abu Hanifah, Aiman Rashidan Wong. Kemudian K, Mida, MFS kata, teruskan buat dah. Datuk dah perah dah. Mak Zabidi kata sambung sikit Datuk, cerita Mamluk tadi sambung. Kita ke apa? Sambung lah. Kita apa? Kata Mamluk dah lah, Mamalik dah. Macam kata Mesir dan sebagainya. Adik Musa ni kata terima kasih. Zairuddin Zabidi. Neza KKSB bagus Datuk. Memang nak tanya banyak ni. Marilah minggu depan ni kita pakai masuk dah ni lah. Kita minta Dr. Basri buka untuk orang awal juga. Bersama-sama. Macam kita ada buat mesyuarat MDA ke. Tok Ki kata setiap Khamis 3 hingga 4. Abu Ziyad kata mohon doktor bagi detail. Rojok ke buku Ibn Khaldun. Sina Wijidani terima kasih banyak Prof. Datuk Mahmud dan Dr. Kamil atas perkongsian ilmu petani. Abu Wafak kena baca yang Arab baru padu. Memang kita baca Arab tu. Baca Arab dah. Saya tolong takut untuk orang tak faham Arab ya. Yalah. Alik Mus kata harap dari bahasa pustaka reprint jual kembali terjemah Muqaddimah Ibn Khaldun untuk baca awal. Nanti kita rayak ke Datuk Seri Dr. Awal Syariah, Prof. Awal Syariah lah. Biar dia cetak balik. Sebab saya beli buku ni dulu, tiga tu RM50. Satu buku. Dia beli. Ada lagi kan? Dewa bahasa ni. Mungkin habis dah kau pasal lama dah ni pun. Ya ke? Nanti kita rayak ke ketua pengaruh dia lah. Bagi jual lelu sikit. Tapi ada cetak 2006 lagi. Tapi bagi orang yang ada basic Arab, kita nak ajak supaya menghayati irama Arab dia, menghayati cara orang Arab. Dia lain tau. Dia cara menulis tu serupa tak serupa tu lain. Ya. Lepas tu sekatu kita dah. Sekatu lah. Macam mana tadi lah. Radin kata memang buku Muqaddimah DBP ni susah nak cari lah ni. Memang lah. Sina Wijdan ni pun kata patut merakyatkan hasil penulisan Ibn Khaldun untuk manfaat semua. Lagu mana nak merakyat tu? Nak suruh orang perintah? Salah satu cara macam kita nak buat dia lah. Dia sebab sebelum ni jarang orang baca. Orang tak kenal pun Ibn Khaldun ni pun.
Kuazi kata ke orang lain ni malah baca. Sebab dia kata sekarang ada TV ni lah. Tak? Satu Nobel yang besar tu difilmkan. 2 jam filem tu. Hebat. Akhirnya saya nak baca komen saudara Syahmi Iman Alban Haji. Oh, komen lagi ha. Dia terbaik dapat kutip ilmu dengan 2 ilmuwan, Prof Emeritus Datuk Dr. Mahmud dan Dr. Mat Kamil. Semoga bermanfaat buat kami. Baguslah maknanya hari ni kita pun tak ada. Jangan duk puji sangatlah. Ada punyaklah. Maknanya ada dah dia. Kepala kita hari ni hangus dah sikit-sikit tu. Buka hidung lah sikit lah. Hidung payah nak buka dah. Cumanya hangus sikit kepala. Apalah insya-Allah. Okeylah, backup selora. Okeylah, minggu depan kita sampai satu peringkat kita akan buka ruang untuk kita tanyalah. Sikit-sikit lah, jangan jadi kalau tanya panjang doa tu lari orang lain pula kan. Ni baru dalam mukaddimah pada mukaddimah tu baru. Tak habis lagi. Kita kata ginilah, kita ini dalam literature review baru. Ya insya-Allah. Okeylah kita sekat tu lah dulu. Insya-Allah. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.